Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Aizah binti Osman. Nombor matrik AB220065 dan saya merupakan pelajar Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational Multimedia. Hari ini saya akan memberi sedikit ulasan tentang satu filem yang kami perlu tonton, iaitu filem Hitchki, dan saya juga akan ulaskan beberapa pendekatan, strategi, kaedah yang digunakan dalam filem ini. Hitchki antara satu filem yang sangat menarik dan terdapat banyak pengajaran yang terdapat dalam filem ini. Ini kerana ia berkisahkan tentang seorang guru, Cikgu Naina, yang mempunyai masalah sindrom Tourette yang mana otaknya akan mengejam dan akan menghasilkan suara yang pelik dan mengganggu pertuturannya. Kisah perjalanan cikgu yang mempunyai masalah ini bukanlah filem yang biasa. Ini kerana elemen antara guru dan pelajar yang dipaparkan adalah cukup baik dan berjaya memberi inspirasi kepada semua. Cikgu Naina merupakan seorang guru yang berusaha pergi ke sekolah dan banyak kali juga tidak berjaya ditempatkan di mana-mana sekolah. Ini kerana semua permohonannya untuk menjadi guru sering ditolak. Kerana walaupun dia mempunyai dua ijazah, iaitu ijazah sarjana muda dan ijazah sains, tetapi semua permohonannya ditolak dan akhirnya dia diterima balik ke sekolah lamanya sendiri. Sebuah sekolah berprestasi tinggi, tetapi dia ditempatkan untuk mengajar kelas belakang, kelas yang paling tercorot dan mempunyai pelbagai masalah. Antara gambaran kelas dan karakter pelajar yang bakal diajar oleh Cikgu Naina ialah miskin, bodoh, kurang ajar, tiada adab, tiada masa depan. Itulah gambaran yang Cikgu Naina terpaksa hadapi, dan terpaksa hadap juga perangai-perangai cikgu sekolah yang memperlekikan usaha untuk mengajar murid-murid tersebut. Cikgu Naina juga berusaha untuk membawa murid-muridnya keluar kelas untuk murid lebih faham, kerana kita tahu sendiri pelajar-pelajar dari kelas tercorot yang tidak suka belajar. Jadi dia menggunakan pelbagai pendekatan, strategi untuk digunakan untuk mengajar murid tersebut, tetapi satu pun usahanya tidak bernilai di mata murid-murid tersebut. Naina yang cuba dan terus mencuba ialah seorang manusia biasa yang sampai satu titik putus asa, dia menangis sambil menghempas tangannya pada pagar tingkap sekolah. Di bercu paling akhir, dia bersedia untuk melupakan usaha yang sia-sia ini, tetapi pelajar-pelajar yang datang. Ini kerana pelajar-pelajarnya mula nampak usaha Cikgu Naina untuk mengajar anak-anak murid. Dan Cikgu Naina tidak berputus asa sampai sini sahaja, dia tetap mengajar anak muridnya. Akhir filem ini, kita disajikan dengan kegembiraan dan kejayaan. Kemenangan buat semua, penyatuan pelajar-pelajar grade A dan corot di satu pentas yang lebih adil dan saksama. Jadi, teori pengajaran yang terdapat dalam filem ini ialah teori konstruktivisme. Ia adalah satu fahaman bahawa murid membina sendiri pengetahuan atau konsep secara aktif berdasarkan pengalaman sedia ada. Dan strategi pengajaran yang digunakan dalam filem ini, Cikgu Naina menggunakan strategi berasaskan tugasan dan aktiviti. Ia boleh dilihat melalui aktiviti-aktiviti yang dibuat dan digunakan oleh Cikgu Naina di luar dan dalam bilik darjah agar pelajarnya tidak bosan dan lebih faham tentang pengajarannya. Kaedah pengajaran yang digunakan oleh Cikgu Naina ialah kaedah penerangan dan kaedah perbincangan. Kaedah penerangan yang digunakan oleh Cikgu Naina dapat dilihat melalui babak mereka ke keluar kelas dan Cikgu Naina turut membawa papan putih untuk mengajar anak muridnya. Kaedah perbincangan pula melibatkan perbualan antara pelajar dengan guru. Cikgu Naina menggunakan sepenuhnya kaedah ini dengan anak muridnya dan tidak membiarkan pelajarnya bersendirian, lebih-lebih lagi dari kelas yang tercorot, dan memerlukan sokongan yang lebih oleh cikgunya untuk belajar. Seterusnya, teknik pengajaran yang digunakan oleh Cikgu Naina ialah teknik simulasi, teknik main peranan, teknik bercerita dan teknik demonstrasi. Terdapat pelbagai teknik yang digunakan oleh Cikgu Naina. Sebagai contoh, teknik simulasi yang digunakan oleh Cikgu Naina ialah apabila dia membawa anak muridnya ke makmal untuk melakukan uji kaji. Bukan itu sahaja, dia turut membawa anak muridnya lihat bulan dan bintang pada waktu malam. Pendekatan elektik. Ia menggunakan dua atau lebih kaedah yang menggambarkan segala ciri yang baik. Jadi, sepanjang menonton filem ini, saya mendapati bahawa untuk menjadi guru yang baik, setiap guru haruslah mempunyai sikap profesional dan empati. Sikap profesional yang dimaksudkan ialah seperti kita lihat dengan Cikgu Naina, walaupun sekolah dan guru-guru yang lain tidak suka akan Cikgu Naina, tetapi dia tetap terus berusaha dan tidak membenci seorang pun dalam kalangan guru-guru itu.
Maksudnya dekat situ kita boleh lihat sikap profesional oleh Cikgu Naina yang dibawa oleh Cikgu Naina agak baik dan perlu dicontohi oleh semua orang.